Hai semua pelajar, selamat kembali ke kelas Cikgu Kok. Hari ini, kita akan terus membelajar untuk bab 5.5, pengangkutan di Malaysia. Marilah kita lihat kepentingan pengangkutan darat, udara dan air di Malaysia. Pengangkutan darat seperti jalan kereta api dan jalan raya adalah penting kerana pengangkutan darat boleh membawa penumpang dan barangan. Pengangkutan darat memudahkan mobiliti penumpang, membolehkan pergerakan penumpang ke mana-mana sahaja. Pengangkutan darat juga mempercepatkan proses mengangkut bahan mentah ke pasar dan juga kilang. Contohnya, Lebuh Raya Utara Selatan yang membolehkan kita bergerak dari Kuala Lumpur ke negeri Kedah dengan senang. Seterusnya, pengangkutan darat juga membangunkan bandar satelit. Apakah maksud bandar satelit? Bandar satelit ialah bandar yang bergantung kepada industri tempatan, tetapi ada berkaitan ekonomi, struktur jaringan perhubungan dan pentadbiran dengan sesebuah bandaraya yang berhampiran. Peta pengangkutan awam di Lembah Kelang menunjukkan banyak bandar yang ada jaringan perhubungan dengan bandaraya lain. Contohnya seperti Petaling Jaya yang menjadi bandar satelit untuk Kuala Lumpur. Dengan ini, kita faham bahawa bandar satelit ialah bandar yang menyokong bandar raya berhampiran. Hal ini menjadikan bandar satelit sesuai dijadikan kawasan kediaman dan perindustrian. Bandar satelit sering dihubungkan dengan bandar utama melalui bas, komuter dan juga LRT. Kepentingan pengangkutan darat yang ketiga ialah mempertingkatkan darjah ketersampaian. Pengangkutan darat boleh menghubungkan kawasan pedalaman. Contoh, Great dan Jeli dihubungkan melalui Lebuh Raya Timur Barat. Pengangkutan darat juga boleh meningkatkan sektor perniagaan. Syarikat seperti KTMB menyediakan perkhidmatan kereta api kargo supaya dapat meningkatkan urusan perniagaan dan perdagangan. Perkhidmatan tren kontainer, tren kargo konvensional dan land bridge cross-border turut menghubungkan pelabuhan di semenanjung Malaysia dengan pelabuhan di Thailand. Di samping itu, pengangkutan darat juga menyumbang kepada pembangunan wilayah koridor ekonomi. Contohnya ialah wilayah ekonomi Pantai Timur, Sarawak Corridor of Renewable Energy dan Sabah Development Corridor. Wilayah koridor ekonomi ini dapat menarik pelabur asing dan pelabur tempatan untuk melabur dalam pembangunan Malaysia. Di sini boleh nampak jumlah pelaburan untuk wilayah ekonomi Pantai Timur. Akhir sekali, pengangkutan darat dapat membangunkan kawasan sekitar. Hal ini kerana pengangkutan darat seperti Lebuh Raya akan mewujudkan pembinaan pertempatan baru dan seterusnya memajukan kegiatan ekonomi tempatan. Contohnya, bandar baru nilai dibangunkan akibat pembinaan Lebuh Raya antara Kuala Lumpur dengan Seremban. Selepas pengangkutan darat, kita akan melihat kepentingan pengangkutan udara. Pengangkutan udara dapat menggalakkan integrasi nasional. Contohnya melalui kapal terbang dapat menghubung semenanjung Malaysia dengan Sabah Sarawak. Hal ini akan memupuk perpaduan dan keharmonian masyarakat antara semua rakyat Malaysia. Pengangkutan darat turut meningkatkan darjah ketersampaian. Kapal terbang boleh mengangkut barangan, menggalakkan pelancongan, menghubung kawasan pedalaman dengan bandar dan menjimat masa perjalanan ke tempat yang jauh. Akhir sekali ialah kepentingan pengangkutan air. Pengangkutan air adalah penting untuk menghubungkan kawasan pedalaman. Contohnya di Sungai Rajang dan Sungai Kinabatangan. Bot diguna untuk mengangkat
barangan pukau dan penumpang dari kawasan pedalaman ke bandar. Pengangkutan air juga membantu mengendalikan urusan perdagangan. Contoh seperti pelabuhan Klang, pelabuhan kontainer Teluk Sepangga dan pelabuhan Kuching. Pelabuhan membolehkan pengurusan perdagangan import dan ekspor dengan negara luar. Import dan ekspor melalui kapal dan feri. Kos pengangkutan adalah lebih murah. Turut disediakan ruang kargo yang luas untuk mengangkut barangan pukau. Bukan sahaja itu, pengangkutan air juga membawa penumpang dan barangan. Contohnya, Sungai Telembing digunakan untuk membawa pelancong ke Taman Negara. Barangan juga dihantar melalui perkhidmatan feri Labuan Menumbuk dan perkhidmatan bot ke Pulau Tioman serta Pulau Langkawi. Seterusnya, kita akan membincang tentang kepentingan pengangkutan awam. Pengangkutan awam boleh mengurangkan kesesakan lalu lintas. Hal ini kerana ia dapat mengurangkan bilangan kenderaan di jalan raya. Selain itu, pengangkutan awam boleh memajukan industri pelancongan. Perkhidmatan seperti taksi, bas dan rel bersepadu memudahkan pergerakan pelancong dalam negara. Pengangkutan awam juga boleh mengurangkan kos perbelanjaan. Penggunaan kenderaan awam adalah lebih murah berbanding dengan kenderaan persendirian. Bukan sahaja itu, pengangkutan awam turut mempertingkatkan darjah kesesampaian. Contohnya seperti MRT dan kapal terbang membolehkan kita sampai ke destinasi dengan cepat dan mudah. Pengangkutan awam boleh mengurangkan pencemaran udara. Pengangkutan awam seperti rel bersepadu, MRT dan LRT dapat mengurangkan pembebasan asap kerana menggunakan tenaga elektrik. Akhir sekali, pengangkutan awam boleh mewujudkan peluang pekerjaan. Perkhidmatan seperti taksi, bas dan rel bersepadu menawarkan banyak peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. Selepas memahami kepentingan pengangkutan dan pengangkutan awam, kita akan mempelajari amalan pengangkutan yang lestari. Apakah maksud lestari? Lestari ialah tidak berubah, kekal atau tetap. Amalan pengangkutan lestari ialah amalan pengangkutan yang boleh kekal, yang boleh guna lama. Amalan yang pertama ialah menggunakan kereta elektrik dan hybrid. Kereta hybrid dapat memelihara alam sekitar kerana mengurangkan pembebasan gas karbon monoksida. Kereta elektrik juga boleh menjimatkan penggunaan bahan api. Amalan yang kedua ialah amalan berkongsi kereta. Perkongsian kereta dapat mengurangkan bilangan kenderaan dan seterusnya mengurangkan pembebasan gas karbon monoksida ke udara. Amalan pengangkutan lestari yang terakhir ialah menggunakan pengangkutan awam. Pengangkutan awam boleh mengurangkan masalah kesesakan lalu lintas. Pihak kerajaan juga menawarkan pengangkutan awam percuma untuk penduduk tempatan, seperti perkhidmatan bas bandar Go KL dan bas Muafakat Johor. Mengapakah sistem pengangkutan yang lestari adalah penting? Kerana ini dapat meningkatkan keselamatan pengangkutan awam dan juga melindungi alam sekitar dengan mengurangkan hakisan, meminimumkan kemusnahan flora dan fauna, mengurangkan pelepasan bahan pencemar ke udara, mengelakkan kesesakan lalu lintas, dan mengurangkan kos bahan api. Dengan ini, kita sudah habis belajar bab 5. Marilah kita membuat sedikit rumusan untuk bab ini.
Untuk fakta-fakta seperti kepentingan, langkah-langkah dan kesan adalah dicadangkan supaya pelajar ingat sekurang-kurangnya 4 isi dan 2-3 contoh. Dengan ini, cikgu membuat sedikit rumusan untuk kepentingan pengangkutan. Ketiga-tiga jenis pengangkutan air, udara dan darat mempunyai kepentingan yang dinyatakan di bahagian merah jambu. Manakala kepentingan pengangkutan darat dan pengangkutan air yang berlainan disenaraikan di bahagian hijau. Sila baca sendiri untuk bahagian rumusan dan pastikan anda faham. Seterusnya ialah 6 kepentingan pengangkutan awam. 3 amalan pengangkutan lestari dan juga 6 kepentingan. Itu sahaja untuk kelas hari ini. Sekian, terima kasih.